Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi malam ni kita tengok balik pelajaran kita, iaitu berkenaan dengan wazan kata kerja. So wazan kata kerja tu kita dah bincang dah minggu yang lepas, iaitu kita ada 9 wazan kata kerja utama, 9 fa'ala, af'ala, fa'ala, fa'ala, dipanjangkan kepalanya, dipanjangkan. Ifta'ala, infa'ala, tafa'ala, tafa'ala dan istafa'ala, dan kita letak nombor dia ni ya. Tak ingat nombor pun tak apa, ingat betul bentuk dia ni. Ini adalah kita panggil dia al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi yang bermaksud perbuatan atau kata kerja yang lepas, madhi. Jadi ini madhi ya. Jadi ini dia fi'il madhi ini adalah asas kepada pembentukan perkataan-perkataan lain. Asasnya adalah fi'il madhi. Itu yang menjadi keunikan bahasa Al-Quran ni, adalah asas pembentukan perkataan-perkataan dia bermula daripada fi'il madhi. Kemudian bergerak kepada fi'il mudhari' dan amar serta masdar, insya-Allah. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan pergi kepada fi'il madhi. Macam mana fi'il madhi itu terbentuk? Apakah kepentingan fi'il madhi ni kan? Fi'il madhi. Fi'il madhi ni terbentuk daripada kata dasar tu. Kata dasar fi'il madhi terbentuk daripada kata dasar ni. Ini kata dasar dia. Kalau wazan nombor 1 ni kata dasar plain dia gabungkan sekali jadi fi'il madhi. Fa'ala wazan nombor 1, af'ala wazan nombor 2, ini still fi'il madhi lagi. Fa'ala pun fi'il madhi juga, tapi berbeza wazan saja. Fa'ala, ifta'ala, infa'ala, tafa'ala, tafa'ala, istafa'ala. Kita dah habis dah yang ni insya-Allah. Ini semuanya dikenali sebagai fi'il madhi. Kalau kita kaji dari segi kamus kita pula, dalam kamus kita ni, contohnya dalam muka surat 86. Cuba buka muka surat 86. Muka surat 86, kata dasar ataupun jim mim ain ini. Kita tengok ya, jim mim ain ni kata dasar dia. Baik. Kata dasar jim mim ain ni, kita perhatikan dia punya warna yang kita letak tu, warna biru, warna-warni ni. Ini menunjukkan warna biru ni kita buat pada cetakan kita yang terakhir, yang last, yang awal. Cetakan yang kedua tu saya ingat kita warna lain sikit. Baik. Jama'ah contohnya kan. Jama'ah ni kita anggap dia ni duduk depan ni jama'ah wazan nombor 1. So dia kita belajar tu. Jama'ah wazan nombor 1, jama'ah. Ajma'ah wazan nombor 2. Ijtama'ah nombor 3, bukan nombor 3 ni. Nombor 5 saya ingat kan. Ifta'ala. So ini wazan 1, 2 dan 5. 1, 2, 5. Wazan yang adalah untuk kata dasar jama'ah, jim mim ain tu. Okey, baik. Yang depan ini jama'ah, ajma'ah, ijtama'ah ni semuanya adalah fi'il madhi kerana dia tergolong di dalam kategori ni, fi'il madhi ni. Duduk kat sini. Jama'ah wazan nombor 1, ajma'ah wazan nombor 2, ijtama'ah wazan nombor 5. So kita ada wazan 1, 2 dan 5 dengan makna berbeza. Jama'ah mengumpul, ajma'ah berpakat, ijtama'ah berkumpul. So, 3 kata kerja kat sini bagi kata dasar jim mim ain. Jadi semua ni adalah dikenali sebagai fi'il madhi ni, jama'ah. Bermaksud kalau kita nak terjemahkan dia akan jadi macam jama'ah telah mengumpul. Itu maksudnya gitulah. Jama'ah, ajma'ah telah berpakat, ijtama'ah telah berkumpul. Tapi kita biasanya dalam perkamusan ni taklah kita ikut sangat dia punya masa perbuatan tu, kita letak berkumpul je. Jadi macam pelik pulanya, telah berkumpul, telah mengumpul, jadi pelik, mengumpul saja. Tetapi dari segi susunannya, yang pertama ni jama'ah ini adalah fi'il madhi. Ini jama'ah, fi'il madhi wazan nombor 1, jama'ah. Ajma'ah fi'il madhi juga, past tense. Perbuatan tu adalah perkataan yang lepas, menunjukkan yang terlepas. Ajma'ah berpakat, telah berpakat. Ijtama'ah telah berkumpul. Semuanya adalah fi'il madhi. Baik. Jadi semua yang kita warna-warnakan ini adalah kata kerja. Kalau macam ni wazan nombor 1 ni fi'il madhi. Dan kalau kita perhatikan, kalau tuan-tuan dan puan perhatikan, untuk wazan nombor 1, tengok ya, untuk wazan nombor 1 dari segi ni maknanya wazan nombor 1 sahaja.
Cuba perhatikan wazan nombor 1 ya. Nombor 1 ni dia ada satu keunikan daripada wazan-wazan yang lain. Di mana wazan nombor 1 ni dia huruf tengah ni dia masih kosong. Kau tahu tak? Kosong kan? Jadi kita kadang-kadang tu kita tak tahu sama ada fa'ala ataupun fa'ila ataupun fa'ula. Tetapi kita dah terangkan dalam pelajaran lepas bahawa kebanyakannya fa'ala. Jarang-jarang kita jumpa fa'ila dan kadang-kadang kita jumpa fa'ula. Jarang-jarang. Kadang-kadang jadi gitu. Dia ni ain ni dia boleh bergerak-gerak mengikut perbuatan. Kalau jama'ah ni jama'ah bermaksud dia punya wazan dia fa'ala. Kalau ain ini dia kosongkan wazan ni kerana dia boleh pergi tiga, sama ada jama'ah ataupun jami'ah ataupun jamu'ah. Dia boleh tiga. Tiga boleh pergi tu. Jama'ah boleh pergi boleh pergi fa'ala, boleh pergi fa'ila dan fa'ula. Tapi untuk perkataan jama'ah ni hanya atas je lah, fit je lah maknanya. Sebab bacanya jama'ah je lah. Jama'ah. Ini adalah senarai fi'il madhi. Senarai fi'il madhi. Dan bagaimana fi'il madhi itu diubah kepada fi'il mudhari'. Macam mana ubah kepada fi'il mudhari'? Perkataan yang selepas ini ni, yang kita buat dash ni kan, yang kita buat dash ini menunjukkan ini adalah madhi, past tense. Yang lepas dash ni kita kenali dia sebagai fi'il mudhari'. Boleh ya? Dengar semua? Apa balik? Tolong abang. Nanti kita offkan kita punya apa. Okey, baik. Okey, baik. Jadi jama'ah Bawa berapa kali? Puasa Sabariah kena ni, kena apa? Kena mute. Kena mute. Okey, baik. Okey. Baik, jadi kita punya jama'ah tadi kan? Okey, jama'ah fi'il mudhari'nya mesti yajma'u. Tengok tu, dekat sini kita akan letakkan jama'ah. Lepas tu fi'il mudhari'nya mesti yajma'u. Tengok tu. Jama'ah fi'il mudhari'nya mesti yajma'u. Jama'ah yajma'u. Tu fi'il mudhari' dia. Ini untuk wazan nombor 1 kan, kita dah bagi dah fi'il mudhari' dia, mesti kena bagi. Jama'ah dash, maksudnya yang dash ini bermaksud lepas dash ini adalah fi'il mudhari'. Jadi jelaslah kita kalau kat sini maksudnya kalau jama'ah fi'il mudhari'nya mesti yajma'u. Wazannya fa'ala yaf'alu gitu. Fa'ala yaf'alu wazannya gitu ya. Jadi untuk nombor 1 tu tak ada masalah sebab kita dah ada sebut kat sini jama'a fi'il mudhari' yang mesti yajma'u. Jama'a yajma'u fi'il mudhari'nya. Itu untuk wazan nombor 1. Tetapi untuk wazan nombor 2 ajma'a ataupun wazan nombor 5 ijtama'a, kita mana-mana kamus pun biasanya dia tak akan bagi fi'il mudhari', dia tak bagi fi'il mudhari' ni. Dia tak ada fi'il mudhari' kat sini. Tidak ada. Macam wazan nombor 1 ni ada fi'il mudhari'. Tapi wazan nombor 2 tidak ada fi'il mudhari' kan? Perhatikan. Ijtama'a. Apa fi'il mudhari'? Tak disebut. Yang sebut hanyalah fi'il mudhari' untuk wazan nombor 1 sahaja. Apa rahsianya agaknya? Rahsianya kenapa? Baik. Kerana hanya wazan nombor 1 sahaja yang belum fit dia punya fi'il mudhari' dia. Tengok tu. Dia belum fit lagi. Dia punya ain, dia punya perut dia tu. Perut dia tu belum fit lagi. Ain kalimah tu. Ain ni, tepat ain ni. Ni huruf tengah tu dia belum fit lagi. Yang juga kalau mudhari' pun dia belum fit lagi fi'il mudhari' dia tu. Dia belum fit lagi. Dia belum fit lagi fi'il mudhari' dia. Sebab itulah kita dalam perkamusan biasanya untuk wazan nombor 1 ni dia akan bagi fi'il mudhari' dia. Sebab kita kadang tak tahu fi'il mudhari' dia sama ada jama'a yajmi'u ke jama'a yajmu'u ke jama'a yajma'u. Jadi kita tak pasti. Kalau jama'a dah ada dah, yang ni tak ada. Jadi kalau kaedah kata dasar kita akan bagi wazan nombor 1 fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Untuk wazan nombor lain, wazan nombor 2 dan seterusnya, maka mana-mana kamus pun, mana-mana pelajaran pun dia tak akan bagi fi'il mudhari' kerana fi'il mudhari' itu hendaklah dibuat mengikut neraca ataupun acuan ataupun wazan yang ditetapkan ni. Kena ikut cara ni, kena ikut cara wazan ni.
Kena ikut ni, maknanya kalau atas ni dia masih lagi kompang, maksudnya dia masih lagi lompong kat sini. Maknanya kena bergantung kepada kamus. Bila kita tengok kamus akan bagi tahu. Tapi untuk wazan nombor 2 dia dah fix dah. Kalau wazan nombor 2 fi'il mudhari' ni apa? Tengok ya, kalau yang ini ajma'a. Apa fi'il mudhari'nya? Itu kita kena ikut dia punya acuan di sisi biji. Apa fi'il mudhari' bagi ajma'a? Cuba teka. Ajma'a. Fi'il mudhari'nya adalah yujmi'u. Sebab apa jadi yujmi'u? Sebab kena ikut wazan ini, iaitu af'ala. Maka wazan dia tengok tu, yuf'ilu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz ada share screen ke? Ada. Saya tak nampak. Oh, tak nampak skrin Okey. Okey. Sekejap ya, saya tengok skrin tu. Patutnya ada tu. Share screen. Oh, dah tertukar. Tak apa. Okey. Ada tak? Ada ya? Okey, nampak. Nampak ya. Allah, tu. Tak apa. Okey, insya-Allah. Jadi, tengok ya, kita punya pelajaran kita. Jadi, untuk wazan nombor apa tadi tu? Wazan nombor kita katakan wazan nombor 2 ni, wazan nombor 2 ajma'a ini, maka dia punya fi'il mudhari'nya mesti yujmi'u kerana mengikut wazan ini. Ajma'a, af'ala, yuf'ilu. Izan ajma'a fi'il mudhari'nya mesti yujmi'u. Dia fi dah. Mesti yuf'ilu. Ajma'a mesti yujmi'u. Af'ala yuf'ilu. Mesti gitu. Dia kena ikut dah. Ini dah fi dah. Jadi untuk wazan nombor 2, 3 dan sampai 9 ini, kita kena ikut sebiji-sebiji macam yang dalam jadual wazan kita ini. Untuk fi'il mudhari' untuk wazan nombor 1 sahaja, kita kena merujuk kepada kamus kita tu. Macam nombor 1 jama'a, maka fi'il mudhari'nya yajma'u. Jama'a yajma'u. Tapi kalau untuk nombor 2, wazan nombor 2, kita kena sebut ajma'a yujmi'u. Gitu. Sebab wazan dia mengikut ajma'a, af'ala, yuf'ilu. So, ajma'a yujmi'u. Kalau ijtama'a, itu wazan nombor apa? Wazan nombor 5. Ijtama'a, wazan nombor 5. Ijtama'a, maka fi'il mudhari' dia apa akan jadi fi'il mudhari'nya? Yajtami'u. Jadi kita pun sebutlah ijtama'a mesti wazan dia yajtami'u. Gitu kita dapat andai sendirilah. Mengikut wazan kita tu. Ijtama'a, maka fi'il mudhari'nya adalah yajtami'u. Gitu. Itulah dasar dalam kita membentuk fi'il mudhari'. Gitu. Jadi bentuk fi'il mudhari' cara gitulah. Jadi jama'a mesti yajma'u. Ajma'a fi'il mudhari' apa ya? Yujmi'u. Ijtama'a fi'il mudhari'nya apa? Yajtami'u. Mesti gitu dia kena ikut ya. Jadi pelajaran kita kat sini lah. Jadi dia berkenaan dengan macam mana kita nak ubah fi'il mudhari' daripada wazan-wazan ini daripada fi'il madhi ni wazan 1, macam mana nak ubah pada fi'il mudhari', macam mana ubah fi'il mudhari' ini dah ada dah dia punya kaedah dia daripada nombor 1 nombor 9. Cuma nombor 1 saja dia tak fix di tengah ni. Jadi kita kena rujuk kepada kamus, dan kamus akan bagi tahu kita fi'il mudhari' apakah fi'il mudhari' bagi wazan nombor 1 itu. Jama'a yajma'u. Baik. Jadi malam ni kita akan tumpukan dulu, insya-Allah, kepada wazan nombor 1 fi'il mudhari' ya. Tumpukan kepada wazan nombor 1 fi'il mudhari'. Jom kita pergi kepada pelajaran kita. Macam mana fi'il mudhari' itu dibentuk daripada wazan nombor 1 sahaja. Okey, dari pelajaran kita malam ni adalah berkenaan dengan bagaimana mengubah daripada madhi kepada mudhari'. Daripada madhi ni kepada mudhari'. Bagaimana undang-undang dia untuk wazan nombor 1. Kita fokus wazan nombor 1 dulu, insya-Allah.
bagaimana perubahan tu berlaku madi kepada mudhari'. Penting tu madi kepada mudhari'. Sebab apa penting madi dengan mudhari' tu? Untuk nombor satu je lah. Kalau nombor dua tu kita kadang tu boleh ikut dia punya wazan, tetapi nombor satu tu kadang dia kena ikut dia punya undang-undang di dalam dia, dalam kamus dia memang dah fix. Okey, baik. Okey, untuk pelajaran ni, untuk wazan nombor satu je, kita tumpu wazan nombor satu dulu. Perubahan daripada madhi kepada mudhari', ya. Madhi kepada mudhari'. Cuba perhatikan jadual di dalam muka surat 11 dalam buku kita ni. Cuba perhatikan. Sebagaimana kita sebut tadi bahawa untuk wazan nombor satu, wazan nombor satu ni dia masih lagi lompong pada ain, iaitu pada perut dia ni. Pada kata dasar kita ada 3, iaitu fa, ain dan lam. Fa tu kepala, ain tu perutnya, lam itu kakinya. Jadi pada perut dia tu dia punya baris dia belum fix lagi. Jadi dibaca dengan fa'a, dan baca dengan fa'i, dan dibaca dengan fa'u. Gitu contoh yang dibaca, tengok dia. Kalau perkataan contohnya, kalau nasara, maka huruf ain tengah ni bagian atas, nasara. Daraba pun sama, bagian atas juga, daraba, nasara. Sabaha, tengok tu. Tapi kalau rakiba, huruf tengah dia bagi bawah, ya, rakiba. Yang kabura, huruf tengah dia dibagikan di hadapan. Jadi ini adalah bentuk-bentuk yang biasa ada di dalam bahasa Quran. Jadi nasara, daraba, sabaha, semuanya ikut bagian atas ain tu kan. Tiba-tiba ada perkataan rakiba. Boleh tengok kamus makna dia apa rakiba tu. Rakiba maksudnya menunggang. Kabura, ini tengah pula. Jadi ada yang bagian atas, nasara, daraba, sabaha. Ada yang bagian bawah, rakiba. Ada yang bagian depan, kabura. Contoh dia. Semua ada contoh kat situ lah. Okey, baik. Yang wazan nombor satu ni kita tidak akan ada masalah lah, sebab kita boleh rujuk kepada kamusan nanti. Tapi ini sebagai contoh saja. Okey, baik. Kalau contoh nasara ni kan, nasara bila kita ubah kepada fi'il mudhari', dia akan jadi nasara. Fi'il mudhari'nya apa? Yang suruh. Perhatikan. Nasara, fi'il mudhari'nya yang suruh. Tengok apa yang berlaku pada short itu atau huruf tengah itu, ya, di bahagian depan, ya. Nasara yang suruh. Masuk fa'ala yaf'ulu. Maksudnya dia punya wazan dia. Jadi nasara, fi'il mudhari' yang suruh. Mesti baca yang suruh. Nasara mesti kita baca yang suruh. Dan dalam kamus kita pun kalau kita pergi kepada nasara, dia mesti dash yang suruh. Gitu. Boleh tak kalau kita baca nasara yang siru? Tak boleh lah. Tak boleh. Kalau kita baca nasara yang siru, dia tidak ada makna lah. Dia tidak ada makna. Yang ada maknanya hanyalah nasara yang suruh. Yang ada makna kat situ je. Kalau daraba pula, macam mana fi'il mudhari' dibentuk daripada daraba? Fi'il madhi daraba, fi'il mudhari' ni akan jadi yadribu. Daraba yadribu. Gitu. Bagi tengah dia ni, bagi bawah pula. Daraba yadribu. Mesti begitu fix. Daraba yadribu. Kalau dihafal lah daraba yadribu. Kalau tak boleh hafal pun ingat je. Daraba, fi'il mudhari' mesti yadribu. Kalau orang kata daraba yadrabu, dia tidak ada makna. Tidak ada makna. Dia tak mendatangkan satu perkataan yang pelik, yang tidak ada makna. Itu maksudnya daraba yadribu, dia tak ada makna. Kalau kita baca daraba yadrabu, tak ada makna. Daraba yadrubu pun tak ada makna. Mesti baca daraba yadribu. Sabaha, dengan sabaha berenang, sabaha terapung untuk berenang. Sabaha, dia akan jadi yasbahu. Sabaha yasbahu. Kekal bagi atas dia tu. Sabaha mesti baca fi'il mudhari'nya yasbahu. Kalau kita baca yasbihu tak boleh, yasbuhu tak boleh, semua dia kena ikut sabaha yasbahu. Fix.
Jadi perubahan pada fi'il madhi daripada fi'il mudhari' untuk wazan nombor 1 ni, kita mesti merujuk kepada perkamusan, sebab dia wazan dia masih lagi longgar pada ain ni. Dia tak tetap kan. Setiap perkataan tu dia ada baris tertentu, baris sendiri. Dia tidak ada wazan yang tetap yang ni. Fa'ala ni boleh jadi fa'ala, fa'ula, fa'ila, fa'ula. Naam. Begitu juga yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu boleh jadi gitu. Jadi nasara yansuru, daraba mesti yadribu, sabaha sampai bila-bila bacanya yasbahu. Rakiba pula, kita tengok huruf bagi tengah ni bagi bawah rakiba, maka fi'il mudhari'nya yarkabu. Yarkabu iaitu baris bawah ni dia nak diangkatkan ketiga mudhari'. Jadi rakiba fi'il mudhari'nya yarkabu. Rakiba bila diubah kepada mudhari' ni jadi yarkabu. Ka jadi ka pula. Raki bagi bawah, yarkabu. Maknanya kalau tengah ni bagi bawah, bila dilompat kepada fi'il mudhari' dia akan jadi bagi atas balik. Rakiba yarkabu. Manakala kabura, apa akan berlaku pada kabura? Bila ubah kepada fi'il mudhari', apa akan berlaku? Kabura dia akan jadi apa? Kabura dia akan jadi yakburu. Ikut bagi depan. Kalau di tengah ni bagi depan kabura, maka dia kekal bagi depan juga yakburu. Jadi yang ada masalah sikitnya, kalau terperhatikan, yang ada masalah sikitnya adalah yang bagi atas ni ni. Kalau yang huruf ain kat tengah ini bagi atas, dia ada masalah sikit. Sebab dia boleh dibaca dengan 3. Fa'ala dia boleh jadi yaf'ulu, boleh jadi yaf'ilu, dan boleh jadi yaf'ulu. Begitu boleh jadi gitu. Tengok yang ni, nasara yansuru, daraba yadribu, sabaha yasbahu. Ini yang masalah sikit. Cuma kalau yang huruf tengahnya bagi bawah, rakiba, maka perubahan kepada mudhari' dia akan naik atas saja, iaitu yarkabu. Kalau yang tengah dia bagi tengah, kabura, maka fi'il mudhari'nya akan jadi tak syak lagi, dia akan jadi yakburu. Jadi itu adalah kaedah-kaedah yang boleh kita bagi tahulah. Cuma yang baki-bakinya perlu kita merujuk kepada perkamusan. Ini adalah contoh wazan nombor 1, macam mana diubah kepada fi'il mudhari'. Macam mana diubah kepada fi'il mudhari'. Okey. Dan perhati juga dia punya fi'il mudhari', tanda fi'il mudhari'nya apa kat sini? Tanda fi'il mudhari'nya adalah ya kan? Ya tu berbaris di atas. Tengok tu. Yang suruh, yadribu, yasbahu. Tengok tu. Dia akan jadi bagi atas ni. Ya ni bagi atasnya. Yarkabu, yakburu. Dan ya ini adalah tanda kepada fi'il mudhari'. Bahawa perbuatan ini sudah berubah kepada fi'il mudhari', tandanya adalah dengan ya tu. Jadi kalau kita nak rujuk kepada kamus kita pun boleh, insya-Allah pergi pada kamus kita. Kita pergi pada perkataan pertama, tengok betul tak susunan kita tu. Nasara. Jom kita pergi pada nasara. Surat berapa nasara? Kita nak pastikan betul tu. Nasara. Cuba tengok tu Haji, muka surat berapa? Nasara. Nun. Nasara. Ada jumpa ya? Nasara. Muka surat berapa dalam buku kita Nasara? Okey. Nasara. Muka surat apa? Nasara dapat tak? Siapa ada buku ya? Cuba cari. Saya ni susah sikit dia makan ni. Pakai apa? Pakai dia punya Nasara. Apa? Surat apa ni? 92. 92 tu je ya? 192. 192. Okey, tengok ya. Nasara. Tengok tu. Nasara. Nasara. Tengok tu. Nasara. Fi'il mudhari'nya mesti yan suruh, sebagaimana yang tersebut tadi tu, mesti nasara yang suruh. Dia
Macam itulah bentuknya nasara yang sampai bila. Sebab itulah untuk wazan nombor 1 ni kita akan letakkan dia punya fi'il mudhari' dia, sebab dia tidak menentu. Manakala wazan nombor-nombor lain, intasara, natanasara, istansara, maka yang lain ni tidak akan diberikan fi'il mudhari'nya, kerana kita boleh buat sendiri melalui wazan-wazan yang kita akan pelajari, insya-Allah. Okey, baik. Itu dia nasara. Begitu juga dengan daraba kan, akan ada juga daraba, sabaha. Cuba nak kita ajak semua pergi kepada raqiba. Betul tak raqiba ni? Bacaan dia raqiba. Jom kita pergi kepada bab ra. Kusat apa dalam kamu kita? Raqiba. Bab ra raqiba. 114. 114. Oh, ada satu je ni, ada ni raqiba ni. Dia tak, perkataan ni tak banyak dalam Quran kan. Tak apa. Raqaba. Ini wazan nombor 1, tengok tu. Raqiba, tengok tu Raqiba. Ini menunggang tunggang ataupun berada di atas binatang. Raqiba dipanggil kenderaan Raqiba. Jadi akan jadi raqiba Raqiba. Tengok tu. Raqiba. Fa'il mudhari'nya tengok mesti menjadi yarkabu. Yakni kalau yang bagi bawah ni dia akan naik ke atas ni, yarkabu. Raqiba yarkabu. Naik atas. Raqiba yarkabu. Gitu. Jadi fa'il mudhari' ya. Inilah yarkabu. Jadi fa'il mudhari' itu kekalah yarkabu. Dia tak boleh ubah kepada yarkibu, tak boleh ubah kepada yarkubu, mesti baca dengan yarkabu untuk memberi makna tunggang. Jadi raqiba yarkabu. Baik. Saya ingat jelas tu, itu untuk wazan nombor 1. Untuk wazan nombor 1 kan. Itu dia cara nak membentuk fa'il mudhari' bagi wazan nombor 1. Yang ada masalah sikit ialah apabila wazan dia fa'ala. Dia boleh bagi depan, bertengah, atas, tengah, kat tengah di atas dan bawah. Jadi dia belum ada fi'il lagi, perlu merujuk kepada perkamusan dan ingat saja, insya-Allah. InsyaAllah itu adalah pelajaran kita berkenaan dengan wazan nombor 1 dan bagaimana berubah kepada fi'il mudhari'. Okey. Jadi untuk anggaran kita kan, kalau perkataan tu tengahnya bahagian atas, nasara, daraba, sabaha ni, biasanya perkataan yang bahagian atas ni 50% kita katakan dia akan jadi bahagian depan bila berubah dengan mudhari'. Huruf tengah tu. 40% kemungkinan dia bahagian bawah. 10% dia ikut wazan ni. Dia ikut yang ni. Dia mengikut wazan anggaran je lain kan, sebut bagi tapak anggaran. Tapi kalau perkataan tu raqiba yarkabu, mesti raqiba yang tengah ni bahagian bawah, kemungkinan besar 99% dia akan naik atas balik. Raqiba yarkabu, akan naik atas. Gitu. Kalaulah dia jadi kabura yakburu, 100% dia akan jadi gini, kabura yakburu. Jadi tak ada masalah tu dari segi apa? Dari segi itu tu kita kena rujuk pada kamus saja, insya-Allah. Okey, baik. Apa kata kita tengok pada latihan kita, insya-Allah. Okey. Latihan kita senang aja. Ini kita dikendaki mencari kamus ya. Mencari kamus. Bagaimana nak membaca perkataannya ni. Perkataan macam mana nak baca dia. Jom kita sebut sama-sama, insya-Allah, supaya kita dapat dia bunyi dia tu. Bunyi dia tu penting. Okey. Baik, perkataan pertama kita ambil perkataan yang ni, yang terbelah sini, belah kanan dulu, iaitu dalam kafara. Tengok latihan kita, insya-Allah. Kafara ni fi'il madhi, kafara ya, wazan nombor 1. Kafara. Agaknya bunyi apa fi'il mudhari' bunyinya? Yakfuru. Yakfuru. Yang dalam kotak ni, alhamdulillah kita semuanya huruf tengah dia ataupun perut dia tu berbagai depan ya. Cuba kita baca. Kafara bacanya fi'il mudhari' bacanya yakfuru. Jangan silap baca yakfiru. Tak ada makna. Kafara baca fi'il mudhari'nya mesti yakfuru. Wajib dia, wajib baca yakfuru. Razaqa mesti fi'il mudhari'nya baca yarzuqu, mesti baca gitu. Fix bacanya tu.
Kamus akan beritahu. Boleh rujuk kamus nanti. Dia memang macam tu. Razaqa fi'il mudhari'nya mesti yarzuqu. Ada orang kata boleh terbaca yarzaqu. Boleh tapi tak ada makna. Sampai tahap tu sekali tidak ada makna. Kalau kita sebut yarziku ke, orang tak faham. Sampai tahap tu sekali. Orang tak faham. Jadi razaqa fi'il mudhari' mesti yarzuqu. Nazara fi'il mudhari'nya mesti nazara, fi'il mudhari'nya mesti yanzuru. Nazara yanzuru. Mesti bacanya nazara yanzuru. Gitu. Sampai bila-bila pun dalam keadaan normal nazara yanzuru. Dalam keadaan normal lah, dalam keadaan normal perkataan tu biasa, perkataan biasa dalam normal. Khalaqa mesti baca dengan yakhluqu. Khalaqa mesti baca yakhluqu. Mesti baca macam tu. Khalaqa bacanya yakhluqu. Baik. Akala Ya'kulu. Akala makan lupa nak bagi tahu makna. Kafara maksudnya ingkar, kafir. Razaqa maksudnya memberi rezeki. Nazara maksudnya melihat. Khalaqa maksudnya mencipta. Akala makan. Akala telah makan. Kalau sedang makan ya'kulu. Ya'kulu. Bacanya akala ya'kulu. Akala bacanya mesti ya'kulu. Mesti bagi tengah tu, bagi depan. Akala ya'kulu. Rajama. Fi'il mudhari'nya mesti dibaca yarjumu. Merejam, melontar batu. Rajama yarjumu. Akhadha. Akhadha maksudnya ambil. Akhadha fi'il mudhari'nya mesti baca ya'khudhu. Kena selalu dengar. Akhadha ya'khudhu. Sadaqa fi'il mudhari' apanya? Fi'il mudhari'nya menjadi yasduqu. Mesti macam tu. Sadaqa yasduqu. Abada, dia akan jadi abada, dia akan jadi apa? Ya'budu. Mesti macam tu. Abada ya'budu. Dakhala fi'il mudhari'nya yadkhulu. Hazana yahzunu. Itu bacanya. Hazana yahzunu. Baik. Yang ini untuk yang tengah dia tu yang dibaca dengan bagi depan. Contohnya kan, untuk yang dibaca yang huruf tengah dia bagi bawah ni, contohnya macam ni ya. Kita baca sama insya-Allah. Kasaba fi'il mudhari' bunyinya apa? Yaksibu. Mesti baca gitu. Yaksibu. Mesti bagi bawah. Ini kumpulan ni mesti bagi bawah ni. Kumpulan ni dalam kotak ni semuanya kita bagi bawahkan dia. Jadi kasaba bacanya mesti yaksibu. Maksud kasaba usaha. Ataupun dapatkan sesuatu. Usaha dapatkan sesuatu dipanggil kasaba. Laha ma kasabat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Fi'il mudhari'nya yaksibu. Raja'a dibaca dengan fi'il mudhari'nya dibaca dengan juga sama juga dibaca bagi bawah ya, pada huruf tengah tu. Jadi kita baca macam mana? Raja'a yarji'u. Mesti baca macam tu. Raja'a yarji'u. Tamasa, raja'a yarji'u ni ialah kembali, pulang. Raja'a yarji'u. Tamasa masih bagi bawah juga bunyinya. Tamasa yatmisu. Tamasa yakni menghapuskan, maksudnya menghilangkan. Menghapuskan atau menghilangkan. Tamasa, maka fi'il mudhari'nya adalah yatmisu. Bagi bawah juga. Khatama mesti baca bagi bawah juga, iaitu khatama yakhtimu. Daraba
yadribu, yadribu, nasala, yansilu, kadzaba. Kadzaba mesti baca bagian bawah juga. Bunyinya adalah kadzaba yakzibu. Tak boleh baca kadzaba yakzabu, tak boleh. Mesti baca kadzaba yakzibu. Yakzibu bagi bagian bawah ya. Zainu. Yakzibu. Zalama. Zalama bermaksud zalim ya. Zalama. Zalama zalim. Zalama maka fa'il mudhari'nya yazlimu bagi bawah ya. Yazlimu. Zalama yazlimu. Macam tu. Zalama yazlimu. Aqala yaqilu. Hamala yahmilu. Ghafara yaghfiru. Ghafara yaghfiru ya. Mesti baca gitu bawah. Yaghfiru liman yasha. Ghafara yaghfiru. Ini dari segi makna dia, saya ingat boleh tengok kamus lah insya-Allah tu. Khatama maksudnya tutup. Daraba maksudnya pukul. Nasala tu ialah berlari. Nasala ni maksudnya ya, berlari. Kazaba menipu. Zalama menzalimi. Aqala berfikir. Hamala membawa. Ghafara mengampungkan. Itu maksudnya. Okey, itu contoh bagi perkataan yang apabila ubah kepada fi'il mudhari', huruf tengah ni berubah bagi bawah. Ghafara yaghfiru. Yaghfiru liman yasha, gitu ya. Okey, baik. Yang bawah ni pula contoh perkataan yang huruf tengahnya bagian atas ya. Sa'ala, sabaha, ja'ala, masakha, salakha. Semua perkataan ini bila ubah kepada fi'il mudhari', dia baris dia masih kekal lagi ya, bagian atas juga. Sa'ala fi'il mudhari' ni mesti baca yas'alu gitu. Sa'ala yas'alu. Kekalkan. Sabaha yasbahu. Ja'ala yaj'alu. Masakha yamsakhu. Salakha yaslakhu. Dia kekal baris tu. Baris tengah tu dikekalkan ya. Dikekalkan. Ini contoh dia lah. Yang sebelah ni pula ni contoh bagaimana huruf tengah dia tu pada fi'il mudhari' bagian bawah, bila berubah kepada fi'il mudhari' dia naik atas. Yang kita kata tadi tu yang 90% tadi kemungkinan besar huruf tengah ni yang bakal bagian bawah dia akan naik atas. Contohnya alima ya'lamu, rahima yarhamu, syahida yashhadu, sami'a yasma'u, ahida ya'hadu. Itu contoh yang baris dia daripada bawah naik atas. Dan banyak lagi contoh-contoh. Banyak lagi. Jadi kena merujuk kepada perkamusan kita insya-Allah. Dalam bab yang kedua tu ada kita tulis kat sini kan. Jangan risaulah insya-Allah ada. Jangan risau. Untuk wazan nombor 1 tu kita akan letak kat sini. Contohnya rakana yarkunu. Tengok tu. Rakana yarkunu. Kalau raka'a apa fi'il mudhari'nya raka'a? Yarka'u. Raka'a yarka'u. Dia akan ada kat situ. Contoh perkataan lain. Okey, tak ada masalah tu Jadi dia akan ada dia punya tu dia fi'il mudhari' dia. Kalau tuan-tuan dan puan jumpa macam ni, zajara fi'il mudhari' dia saya kosong ni. Bila saya kosongkan ni maksudnya fi'il mudhari' dia tidak ada dalam Quran. Kenapa? Dalam Quran tak disebut. Jadi kita kosongkan je. Tak perlu ingatlah. Ada fi'il mudhari' dia tapi sengaja saya tak masukkan kerana dalam Al-Quran tidak ada fi'il mudhari' bagi perkataan ni. Gitu. Jadi saya tak letakkanlah. Kalau za'ama yaz'umu macam itu. Za'ama yaz'umu. Jadi wazan nombor 1 ni kalau jumpa fi'il madhi, za'ama, nak tahu fi'il mudhari' dia, kita perlu merujuk pada kamus, ingat sebutan dia za'ama yaz'umu gitu je. Kalau kita baca za'ama yaz'imu, mungkin orang tak faham lah. Orang tak faham dapat satu sekali. Kena ingat dia punya bentuk fi'il madhi, dia fix untuk wazan nombor 1 saja. Untuk wazan nombor 1. Tetapi untuk wazan-wazan yang lain, nombor 2, nombor 3 dan seterusnya ni ikut saja apa yang
ditunjuk dalam jadual kita ni. Kena ikut saja ni. Ikut je, buat latihan saja. Ikut saja, tolak saja, ikut dia punya baris dia ni. Tolak saja. Tapi itu pun kita akan buat latihan dan kita akan terangkan insya-Allah dalam pelajaran kita minggu depan. Kita buat hari Sabtu insya-Allah jam 9 pagi insya-Allah kita jumpa insya-Allah ya. Ada apa-apa nak tanya tak? Soalan ke apa benda insya-Allah? Ada soalan nak tanya apa-apa berkenaan dengan perubahan fi'il madhi kepada fi'il mudhari' untuk wazan nombor 1. Ini. Bagaimana dia berubah itu? Kena merujuk kepada kamus. Kenapa? Kerana ain kalimah dia panggil ataupun huruf tengah dia tu, perut dia tu masih lagi tidak fix pada fi'il madhi dan pada fi'il mudhari'. Boleh baca dengan fa'ala, boleh baca dengan fa'ila, boleh baca dengan fa'ula. Gitu. Manakala mudhari' pun sama juga. Boleh baca dengan yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu, dan kena merujuk kepada perkamusan kita untuk wazan nombor 1. Kena rujuk perkamusan. Sebab kalau kita silap sebut contohnya perkataan contohnya kan, kita ambil satu perkataan sami'a contohnya kan. Dia fi'il madhi sami'a. Fi'il mudhari'nya mesti dia sebut yasma'u. Dalam Quran ada yasma'u kalam Allah. Kalau kita kata yasmi'u, dia tak ada makna, orang tak faham, broken lah bahasa kita. Yasmi'u, boleh pula yasma'u, tak pernah dengar pun yasmi'u. Yasma'u. Rahima, rahima, dia akan pergi fi'il mudhari' dia ni fi'il madhi rahima. Telah mengasihi, mesti dia punya yarhamu, mesti begitu. Allahu yarham. Sebab kita dalam bahasa Melayu pun ada Allahu, apabila orang meninggal kita sebut Allahu yarham. Sebenarnya dalam bahasa Arab dia sebut rahimahullah. Kita sebut ya Allahu yarhamu. Boleh juga, sama juga. Tapi pelik sikit. Sebenarnya dalam bahasa Arab disebut kalau orang dah meninggal disebut rahimahullah. Allah telah beri rahmat. Kalau Allahu yarhamu boleh juga ya. Guna fi'il mudhari' jarang dijumpai dalam bahasa Arab. Tak apa, insya-Allah itu budaya Melayu kita. Jadi rahima fi'il mudhari'nya apa dia? Boleh belajar tu fi'il mudhari' dia. Rahima yarhamu. Allahu yarham. Alhamdulillah. Sami'a yasma'u. Alima fi'il mudhari'nya ya'lamu. Alima ya'lamu. Taib. Saya ingat cukup untuk malam ni insya-Allah. Ada soalan apa-apa nak tanya berkenaan dengan perubahan daripada madhi kepada mudhari' untuk wazan nombor 1. Apa-apa pun kita kena merujuk kepada apa? Banyak merujuk kepada perkamusan kita. Bila kita jumpa dalam Quran ya, fi'il mudhari' wazan nombor 1 ni, nak tahu fi'il madhi, fi'il mudhari' untuk wazan nombor 1 ni, kadang-kadang tu kita kena rujuk kepada Al-Quran, rujuk pada kamus kita ni dan tengok macam mana perubahan dia. Sa'ala, tengok tu. Sa'ala dia akan sebut fi'il mudhari' ni adalah yas'alu. Untuk wazan lain dia tak akan bagi. Sebab apa tak bagi? Sebab wazan lain tu fix. Dan kita ni, benda ni kita akan bincangkan dalam pelajaran-pelajaran kita yang akan datang insya-Allah.